Baik. Di kesempatan ini Ananda, di atas pertemuan ini, ingin Ayanda menyampaikan satu amanah mengenai solat. Ananda yang dikasihi, sekalipun setinggi mana pun kita belajar makrifat, tidak sekali-kali boleh kita meninggalkan syariat. Malahan tidak akan sampai makrifat jikalau kita meninggalkan syariat. Dan mungkin tidak akan jadi makrifat tanpa syariat. Ini yang harus kita pegang. Dengar baik-baik. Ini Ayanda ni boleh dianggap sebagai guru lah. Sebagai guru Ananda dah lama belajar ilmu makrifat. Tidak bercerai antara syariat dengan hakikat. Tidak bercerai. Dan tak boleh pun meninggalkan syariat. Barang siapa nak belajar makrifat tidak dengan ilmu syariat tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Dengar seluruh pendengar kalau mendengar rakaman ini. Tak usahlah mengaku makrifat jikalau dia meninggalkan syariat. Tutup buku. Pertamanya seperti itu. Ini keduanya. Baik. Itulah yang kita dengar hadis mengatakan wala syariatin ala haqiqatun batilatun wala haqiqatun ala syariatin atilatun. Barang siapa bersyariat tidak ada hakikat batal. Barang siapa berhakikat tidak ada syariat itu hampa. Jadi artinya tidak berguna dua-dua ini, melainkan bergunanya apabila kedua-dua ini tidak ditinggalkan. Tak boleh nak ambil salah satu. Baik. Seumpamanya kita ambil bab solat. Pertemuan kali ini bermakna ada umpamanya bab solat. Di dalam semua ibadah mesti kita bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Tapi dalam solat ternyata berdiri qiyam dulu. Kat takbir. Kan? Jadi lalu kita mengambillah bagaimana yang dikatakan syariat dengan hakikat ni tak berpisah. Baik. Syariatnya kata berdiri qiyam. Jadi kita mengaji hakikat makrifat pun berdiri qiyam juga. Tak boleh tinggal Ananda. Benar. Kalau syariat berdiri qiyam, kita belajar hakikat makrifat tinggi mana pun wajib berdiri qiyam. Tak ada berdiri menonggeng ke atau meniarak ke atau merangkak ke, tak ada. Setinggi mana pun kamu makrifat, wajib kamu tetap kena berdiri qiyam. Ini cumanya kamu harus faham maksud yang tersirat. Kamu kena faham dalam durian itu, dalam sebiji durian ada kulit, ada isi. Berdiri qiyam ilmu fiqh itu kulitnya. Berdiri qiyam dalam ilmu hakikat itu isinya. Itu maka solat ada rukun dan ada hukumnya. Dalam rukun mengatakan berdiri qiyam. Di dalam hukum juga kena fi'li, berdiri qiyam juga. Ada pun ilmu syariat berdiri qiyam dia dengan menggunakan kaki. Ini yang menjadi perbezaan. Berdiri qiyam hukum syariat dengan kaki, berdiri lurus katanya. Tetapi ilmu hakikat makrifat pun berdiri qiyam juga, berdiri mati. Diri apa? Matikan dirimu, baru kamu boleh berdiri. Ini dia kata ini berdiri mati. Qiyam ini bukan berdiri lurus, berdiri mati.
Kan solat boleh duduk, berdiri qiyam juga kan? Berdiri qiyam juga. Boleh tidur. Boleh tidur. Artinya berdiri qiyam bukan berdiri lurus. Qiyam ni arti mati, berdiri mati. Kalau syariat berdiri lurus dengan kaki. Tetapi dalam hakikat makrifat berdiri juga. Berdiri qiyam. Artinya qiyam arti mati. Kamu kena berdiri mati. Apa berdiri mati? Orang mati boleh tak berdiri? Tak boleh. Tapi ini berdiri mati. Orang mati boleh tak angkat takbir? Tak boleh. Ini dia katakan berdiri mati. Berdiri qiyam, berdiri mati. Tetap berdiri, tetapi bukan dengan kaki, bukan takbir dengan tangan, bukan bacaan dengan mulut. Kan kita dah mati. Jadi kita mengaji hakikat makrifat tetap berdiri. Berdiri dengan apa? Dengan kudrat, iradat, samak, bahasa, kalam, ilmu, hayat Allah. Jadi mana yang dikatakan kita meninggalkan syariat? Mana dikatakan orang hakikat makrifat meninggalkan syariat? Tidak. Dia tetap berdiri juga. Cuma bedanya kamu berdiri dengan kaki. Aku berdiri dengan Allah. Kudrat iradat Allah. Berdiri juga bukan? Ya. Baik. Dalam fiqh mengatakan sujud. Kita tak boleh nak katakan melentang ke, menungging ke. Hakikat makrifat pun juga tetap sujud. Tak boleh nak mengubah syariat. Tak boleh nak membelakangi syariat. Tak boleh nak menolak syariat. Orang mengaji hakikat makrifat tidak sekali-kali menolak syariat. Tetap sebagaimana sujudlah. Biarpun kamu berilmu hakikat makrifat. Tapi bedanya sujud orang syariat ini letak dahi di lantai. Tapi jika orang patah pinggang, jika orang solat berbaring, mana mungkin boleh sujud dahi ke lantai. Tapi mengikut fahaman sujud hakikat makrifat, tetap sujud juga. Jangan kau ubah. Sujud macam mana? Patuh kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, redha kepada Allah, sabar kepada Allah, tawakal kepada Allah, tidak memakai ikhlas. Allah, ikhlas. Apa artinya? Jadi kalau Allah bagi sakit, ya alhamdulillah. Ini dia katakan sujud. Jadi kalau Allah bagi miskin, alhamdulillah. Ini dia katakan sujud, patuh. Sujud juga. Tetapi fiqh sujud pakai dahi letak di lantai. Berdiri pakai kaki. Tetapi ilmu hakikat sujud juga, berdiri juga. Ini yang dikatakan kita belajar makrifat, hakikat makrifat ni tak boleh nak meninggalkan syariat. Cuma fahaman kamu, kita sama-sama durian.